Bajet 2022 diluluskan di peringkat dasar. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Selepas 7 hari sesi perbahasan dan 4 hari penggulungan oleh kementerian yang terlibat, rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 diluluskan di peringkat dasar. Keputusan diumumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azhar Harun setelah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan melalui undian suara. Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menggulung RUU berkenaan. Bajet 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera dibentangkan di Dewan dengan peruntukan berjumlah RM332.1 bilion. Ia bersandarkan kepada 3 paksi utama: memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Peruntukan terbahagi kepada beberapa kategori. Belanja mengurus diperuntukkan sebanyak RM223.5 bilion. Belanja pembangunan RM75.6 bilion, kumpulan wang COVID-19 RM23 bilion dan RM2 bilion dikategorikan sebagai simpanan luar jangka. Ketika sesi penggulungan RUU Perbekalan 2022, Tengku Datuk Seri Zafrul turut mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah RM100 juta. Ia merupakan langkah bagi menambah baik tadbir urus, kecekapan dan ketulusan pengurusan kewangan serta bajet membabitkannya. Peruntukan tambahan berjumlah RM10 juta kepada Jabatan Audit Negara bagi memperkukuh keupayaan dan mengoptimum proses pengauditan. Perkara ini selari dengan hasrat dan titah juga Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong supaya kerajaan mengambil tindakan sewajarnya susulan pembentangan laporan Ketua Audit Negara baru-baru ini yang membangkitkan isu pembaziran wang awam. Ia juga mengambil kira pandangan ahli-ahli yang berhormat supaya peruntukan Jabatan Audit Negara ini ditambah. RM15 juta diperuntukkan untuk meningkatkan keberkesanan peranan Parlimen dalam tadbir urus. Sejumlah RM10 juta pula disediakan untuk menyokong usaha kumpulan Parlimen Rentas Parti Malaysia Matlamat Pembangunan Mampan. Peruntukan tambahan RM15 juta disalurkan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan agensi berkaitan. Ia bagi menggerakkan serta memantapkan ketersediaan data supaya setiap dasar kerajaan lebih inklusif, bersasar dan menyeluruh. RM50 juta lagi disediakan bagi mengembalikan semula skim hairat kematian sebanyak RM1,000 untuk penerima bantuan keluarga Malaysia bagi tahun depan. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul mengumumkan 60% daripada peruntukan pembangunan luar bandar dikhususkan untuk Sabah dan Sarawak. Selain itu, dana tambahan RM500 juta juga disediakan bagi pembangunan projek berskala kecil. Hakikatnya buat negeri Sabah dan Sarawak, pertamanya Sabah dan Sarawak menerima lebih 20% daripada DE, Development Expenditure, yang dikhususkan kepada negeri. Keduanya merupakan penerima terbesar bagi pemberian tahunan Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri dengan jumlah peruntukan sebanyak RM2.43 bilion atau lebih 30% merangkumi negeri Sabah sebanyak RM1.6 bilion dan negeri Sarawak sebanyak RM1.27 bilion. Terdahulu ketika sesi penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2022, Dewan kecoh seketika. Beberapa ahli Parlimen Pembangkang mempersoalkan mengenai kewujudan peruntukan RM100 juta untuk pembinaan rumah dan kawasan tanah khusus untuk bekas Perdana Menteri. Ini jawapan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul. Memanglah saya adalah salah satu ahli Jemaah Menteri. Kita telah menerima permohonan tersebut dan kita telah berbincang di Kabinet, dan untuk pengetahuan Yang Berhormat
Langkawi dan juga Yang Berhormat tidak ada peruntukan di dalam bajet untuk rumah ataupun tanah tersebut. Ya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sentiasa peka dengan keadaan trafik di ibu negara. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim ketika menggulung perbahasan memaklumkan keadaan itu dipantau melalui kamera lintar tertutup CCTV dari Bilik Operasi Kuala Lumpur Command and Control Centre KLCCC. Manakala fungsi penyuraian trafik diserahkan kepada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM. Peranan proaktif bersama ini telah melaksanakan pemantauan trafik yang lebih cekap meskipun terdapat peningkatan mendadak dalam bilangan kenderaan yang keluar masuk Kuala Lumpur terutamanya di waktu puncak sebelah pagi, petang serta hujung minggu. Melalui paparan maklumat trafik terkini di Variable Message Sign VMS dengan izin penggunaan jalan raya di Kuala Lumpur akan dimaklumkan berkenaan dengan sebarang kesesakan yang berlaku agar mereka menggunakan laluan alternatif yang lain. Bagi memantau aktiviti jenayah sekaligus menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selamat, DBKL meluluskan pemasangan 5,000 unit CCTV. Ia dilaksanakan secara berperingkat dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2022. Sementara itu, Kementerian Wilayah Persekutuan bersama Perbadanan Labuan serta agensi kerajaan berkaitan sentiasa bekerjasama dalam merancang, mengurus, melaksana, memantau serta menilai kemajuan pembangunan mampan. Ia bagi menjadikan pulau tersebut sebagai pusat perniagaan, hub perkhidmatan minyak dan gas, pusat kewangan antarabangsa serta destinasi pelancongan yang maju. Dalam masa sama, tetap proaktif mengambil inisiatif untuk menjayakan Pelan Tindakan Pembangunan Labuan 2030. Bagi memastikan pembangunan Labuan sentiasa mampan dan berdaya saing, kita bekerjasama dengan Pelan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mengutamakan penyediaan rancangan pemajuan Labuan 2040 yang bakal dilancarkan pada tahun 2022. Rancangan yang mengangkumi rancangan struktur dan rancangan tempatan akan melihat dasar serta polisi pembangunan yang mengambil kira sektor, peluang dan potensi yang akan memacu hala tuju pembangunan dan masa depan Labuan sehingga 2040. Isu bantuan kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk beralih kepada perniagaan e-dagang dijelaskan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak. Agensi seperti Institut Keuangan Negara ISKEN, Perbadanan Nasional Berhad, UDA Holdings dan SME Bank terus melaksanakan pelbagai program berbentuk pembiayaan bimbingan dan latihan digitalisasi. Antara program yang boleh disertai usahawan ialah program bimbingan jualan dalam talian yang dikendalikan ISKEN. Untuk tahun 2020 dan 2021, sejumlah RM1.7 juta telah dibelanjakan yang melibatkan seramai 2,100 orang peserta. P beli, ini di bawah Pernas pula. Di mana ketika ini telah mempunyai 478 usahawan yang telah berdaftar dengan jumlah stock keeping unit sebanyak 696 produk. Yang seterusnya, Angsana Virtual Mall di bawah UDA Holding yang merupakan platform dalam talian yang merangkumi peniaga-peniaga di pusat membeli belah di bawah UDA. Seperti Asana Johor Bahru, Asana Ipoh, Asana Seremban, Pertama Kompleks, UTC KL di Pudu Sentera dan Hentian Duta. Dan juga kita ada lagi satu e-dagang iaitu Orderlah. Orderlah ini di bawah SME Bank. Setakat Oktober 2021, 1,108 syarikat PKS telah berdaftar sebagai pembeli dan pedagang menerusi platform e-dagang. Tan Sri Nur Omar juga berkata sumbangan KDNK PMKS diunjur meningkat pada kadar purata 1 hingga 1.5% setiap tahun. Selain itu, sumbangan PMKS kepada jumlah ekspor negara
pada tahun 2020 adalah sebanyak 13.5%. Berdasarkan RMK ke-12, PMKS disasarkan menyumbang sebanyak 25% daripada jumlah ekspor negara pada tahun 2025. Bagi mencapai sasaran tersebut, sumbangan ekspor PMKS dijangka akan meningkat dengan kadar purata 2 hingga 2.5% setiap tahun. Peruntukan RM10.5 bilion kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam bajet 2022 akan ditumpukan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk kemudahan infrastruktur, pendidikan dan keusahawanan. Dalam pasarana, peruntukan yang telah diberi seperti jalan luar bandar 1.07 bilion, bekalan elektrik luar bandar 483 juta, jalan pembangunan desa atau jalan kampung 420 juta, bekalan air luar bandar 382.3 juta, projek ameniti sosial, projek peningkatan pendapatan, projek perumahan rakyat termiskin dan baik pulih, jambatan luar bandar dan juga pinjaman pendidikan untuk anak-anak luar bandar. Beliau juga memaklumkan projek naik taraf Jalan Bandar Pemaisuri ke Penghulu Seladang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Ia melibatkan kos RM6.6 juta. Reka bentuk telah dilaksanakan tetapi ada kenaikan kos projek ini. Dan bagi memastikan reka bentuk yang boleh menyelesaikan isu banjir, pihak JKR dan Kementerian sedang menyediakan maklumat terperinci, kemukakan semula kepada EPU untuk mendapatkan kelulusan atas pertambahan kos dan dijangka selewatnya pada awal suku yang kedua tahun 2022. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan meneroka kerjasama melibatkan pihak swasta selaras dengan Teras Strategik Dasar Pelancongan Negara DPN. Demi memastikan pertumbuhan sektor pelancongan setanding dengan negara-negara lain. Peluang kerjasama sebegini boleh memainkan peranan penting bagi membawa kepentingan bukan sahaja kepada entiti perniagaan itu sendiri, malah turut sama-sama menyumbang kepada kepentingan rakyat dan negara. Baik, kerajaan akan mempermudahkan proses pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM kepada golongan berkelayakan seperti yang diumumkan dalam bajet 2022. Kerajaan akan terus mempertimbang bantuan BKM kepada mereka yang telah berjaya mendapat BKM sebelum ini. Jelasnya, langkah itu bagi mengelakkan golongan yang layak tercicir daripada mendapat bantuan tunai. Satu jawatan kuasa pemantauan akan ditubuhkan bagi memastikan semua inisiatif bajet 2022 ini dapat dilaksanakan dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dengan segera serta diukur keberkesanannya. Itu Kementerian Kewangan melalui unit laksana akan membuat laporan secara mingguan berhubung dengan prestasi dan kemajuan inisiatif bajet 2022. Penerima geran khas prihatin dan golongan rentan seperti penerima bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan diproses tanpa permohonan. Bagi pemohon baru, permohonan akan dibuka Januari tahun depan dengan lebih ringkas dan tidak memerlukan dokumen sokongan.
Sementara itu, sejumlah RM210 juta akan diperuntukkan di bawah pemberian tahunan kepada negeri Melaka tahun depan, manakala RM574 juta telah diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan. Peruntukan itu bagi menampung 171 projek pembangunan. Daripada 171 projek yang diluluskan bagi Melaka, sejumlah 39 merupakan projek baharu yang telah diluluskan untuk tahun hadapan yang melibatkan peruntukan RM51.8 juta. Tambahnya, rakyat negeri Melaka juga akan terus menerima bantuan tunai dengan anggaran peruntukan melebihi RM300 juta. Ini bakal memanfaatkan hampir 300,000 penerima melalui bantuan bulanan kebajikan masyarakat serta bantuan keluarga Malaysia. Seramai 900,000 individu kategori B40 di Sarawak telah menerima bantuan tunai berjumlah RM3.59 bilion, manakala RM290 juta pula telah diagihkan kepada 240,000 penerima kategori M40. Ini menjadikan hampir 1.14 juta individu telah menerima bantuan tunai langsung pada tahun lepas dan tahun ini dengan peruntukan RM3.88 bilion. Untuk tahun 2022, bagi mereka yang masih lagi belum dapat disenaraikan, permohonan dan pengemaskinian maklumat untuk BKM akan diadakan pada 1 hingga 31 Januari 2022 selama 1 bulan. Dan statistik, mungkin saya kongsi juga statistik yang tidak lulus bagi permohonan BPR agak ramai, adalah hampir 2.5 juta permohonan. Dan antara sebab utama permohonan tidak lulus adalah pertamanya pendapatan melebihi syarat kelayakan. Kenaikan kadar bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2021 telah memberi manfaat kepada lebih 403,000 penerima. Ia melibatkan penerima warga emas, keluarga miskin, orang kurang upaya OKU dan pesakit terlantar. Kenaikan kadar bantuan kebajikan itu melibatkan bantuan kanak-kanak daripada RM100 kepada RM150 bagi seorang kanak-kanak dengan kadar maksimum RM1,000 sebulan untuk satu keluarga. Bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik terlantar pula dinaikkan daripada RM350 kepada maksimum RM500. Sementara bantuan OKU tidak berupaya bekerja daripada RM250 kepada RM300. Allowance pekerja cacat juga dinaikkan daripada 400 kepada 450 yang memberi manfaat kepada 92,625 OKU yang melibatkan kos kerajaan 329.6 juta. Bantuan warga emas juga telah dinaikkan daripada 350 kepada RM500 sebulan yang mendapat manfaat seramai 138,214 warga emas yang melibatkan kos 559.2 juta. Kementeriannya turut memperkenalkan 2 Years Exit Program untuk membimbing penerima bantuan agar hidup berdikari tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan kerajaan. Setakat ini, hampir 6,000 peserta program telah berjaya ditamatkan bantuan. Dalam pada itu, usaha sedang giat dilaksana bagi meningkatkan penglibatan OKU dalam sektor pekerjaan. Datuk Siti Zaila berkata 168 perjawatan di kementerian dan agensi kerajaan telah dikenal pasti sesuai diisi OKU, sekaligus mencapai matlamat dasar 1% pembabitan OKU dalam sektor awam. Kita juga melaksanakan program dan aktiviti untuk memastikan program pekerja-pekerja OKU ini untuk dapat mendapat tempat di sektor awam ataupun swasta. Jadi perkara-perkara ini perlu kerjasama daripada semua pihak sebab tanggungjawab tentang kebajikan OKU ini dia merentasi semua kementerian.
Setakat ini hanya 4 kementerian sahaja berjaya mencapai sasaran menempatkan 1% pekerja OKU, iaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Bayan Baru Sim Zezin. Digital Nasional Berhad DNB sedang berbincang dengan syarikat telekomunikasi berhubung pelancaran 5G negara di bawah pengawasan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Draft tawaran akses rujukan RAO untuk perkhidmatan borong 5G juga telah dikemukakan kepada SKMM dan syarikat telekomunikasi pada September lepas. Ini bagi membolehkan mereka berinteraksi dengan DNB dan memberikan makluman balas. Untuk makluman yang berhormat, ROA negotiation ini sedang berjalan dan hanya setelah ROA pricing ini ditetapkan, barulah roll out 5G dapat dimeterai dengan kelulusan MCMC. Sehingga kini MCMC belum memberikan kelulusan kepada penetapan harga. RAO merupakan syarat komersial dan bukan komersial standard bagi perkhidmatan borong 5G. Ia hendaklah disediakan secara telus dan tanpa diskriminasi kepada entiti berlesen yang memerlukan akses kepada perkhidmatan 5G. RAO juga akan menjadi asas bagi DNB untuk memeterai perjanjian komersial yang muktamad. DNB optimis dapat memuktamadkan RAO pada akhir November selepas kelulusan SKMM. Langkah menangani jenayah berkaitan ketenteraman awam di media sosial menjadi tumpuan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kerana itu, Kementerian menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan mengukuhkan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketika ini, kedua-dua badan telah memulakan proses pemantapan kebolehoperasian bersama pihak Polis Cyber Investigation Response Center PDRM. Ini bagi memudahkan koordinasi dan penyelarasan dalam mengenal pasti kandungan yang boleh mengugat ketenteraman awam termasuk isu-isu berkaitan penghinaan agama, kaum dan institusi beraja. Saya juga telah meminta SKMM melihat semula kepada SOP tindakan mereka untuk mengkaji di bawah ruang undang-undang yang sedia ada untuk tindakan-tindakan lebih proaktif dilakukan. Saya difahamkan SKMM sedang membuat rujukan kepada pihak AG Chambers untuk membolehkan pentafsiran yang jelas di bawah undang-undang sedia ada di mana dirasakan tindakan lebih tegas dan pantas tanpa kompromi dilakukan terhadap penghinaan agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Sehingga Oktober lalu, sebanyak 10 kertas siasatan berhubung isu penghinaan agama di laman sosial telah dibuka SKMM dan satu daripadanya telah didakwa. Kementerian Pendidikan KPM telah melaksanakan program Minda Sehat dalam kebiasaan baharu tahun 2021. Ia bagi penyokong usaha memastikan kesihatan mental murid diberikan perhatian. Dua strategi dilaksanakan bagi memperkukuh program tersebut, iaitu meningkatkan kesedaran kepentingan kesejahteraan mental melalui promosi Minda Sehat dan melaksanakan saringan dan intervensi Minda Sehat. Kedua-dua strategi ini bertujuan meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan kesejahteraan diri, mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat krisis yang berlaku, meningkatkan kemahiran gaya daya tindak coping skill murid dalam mengendalikan masalah emosi dan tingkah laku. Melalui saringan Minda Sehat, guru bimbingan dan kaunseling menyediakan profil murid yang dikenal pasti. Murid yang menunjukkan tanda amaran awal, gangguan emosi atau red flag dengan izin. Seperti dipaparkan dalam sistem perkhidmatan kaunseling murid, diberi bantuan segera oleh guru bimbingan kaunseling. Bagi murid yang menunjukkan tanda kecelaruan emosi seperti kemurungan dan kebimbangan yang teruk, pihak sekolah akan berbincang bersama-sama ibu bapa. Murid berkenaan akan dirujuk kepada pakar perubatan di klinik kesihatan atau hospital berdekatan.
Dalam pada itu, KPM telah menerapkan topik tertentu berkaitan cuaca dan iklim dalam mata pelajaran geografi, sains, sejarah dan reka bentuk teknologi. Ia diyakini memberi kefahaman meluas dan meningkatkan kesedaran murid di setiap peringkat. KPM juga bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan lain. Dalam mata pelajaran tersebut, murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai cuaca dan iklim. Murid turut diberikan pendidikan melalui kerja lapangan, kajian kes dan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Selain itu, murid turut didedahkan dengan elemen berkaitan perubahan iklim dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, pendidikan moral, ekonomi dan pelaksanaan pendidikan sivik dalam 5 mata pelajaran iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pelbagai strategi dan inisiatif telah dirangka untuk menjadikan Malaysia sebagai the preferred logistic gateway to Asia. Ia melibatkan Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan 2015-2020, Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 dan Rancangan Malaysia ke-12. Antara strategi dan inisiatif yang berkaitan adalah seperti berikut. Memperkukuhkan mekanisme fasilitasi perdagangan. Kedua, membangunkan infrastruktur. Ketiga, membangunkan permintaan freight. Keempat, mendorong inovasi berdasarkan ICT. Dan kelima, memperkukuhkan kebolehan penyedia perkhidmatan logistik. Maklumat daripada Persekutuan Penghantar Freight Malaysia menganggarkan sebanyak 6,000 freight forwarder dan ejen custom beroperasi di Malaysia pada tahun 2021. Daripada jumlah itu dianggarkan 3,500 syarikat freight forwarder berstatus Bumiputera. Baik, sekian sahaja laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP. Yang sahih di Berita RTM. Saya Mohan Chinasami, selamat malam. Kerajaan memperuntukkan RM2.5 bilion bagi tahun 2022 untuk terus memperkasa pembangunan masyarakat luar bandar melalui program pembangunan komoditi. Daripada jumlah ini, RM1.3 bilion disalurkan kepada Felda bagi tujuan pakej pemulihan dan pembangunan peneroka, RM465 juta untuk manfaat peserta Felkra dan RM660 juta untuk kemajuan pekebun kecil bagi perusahaan getah di bawah RISDA.